Test. Okay, so hi and uh, tak nak start, tak apalah. So for this video ni, cikgu akan plan. I'll try to explain some of the questions yang yang maybe student ada banyak problem ke kan. So cikgu akan try lah explain in English and PM at the same time for the LP student. Tapi InsyaAllah, maybe there's something yang hampa boleh belajar. Maybe something that hampa baru tahu ke apa kan. So hopefully this is a good video for you guys to learn a new thing. So this is at Maths. Of course untuk SPM lah kan. So kita tengok dulu, at least untuk hari ni satu soalan je dulu. For hari ni, untuk video ni. Okay. So, untuk video ni kita akan tengok soalan berkenaan dengan sistem persamaan. And ni lah satu bentuk soalan yang cikgu boleh katalah mungkin ramai yang ada problem kan. So, soalan dia, apakah nilai A yang menjadikan sistem berikut? So, ni persamaan dia. X tambah 2Y tolak 3X sama dengan 4. 3X tolak Y tolak tambah 5Z sama dengan 5, bla bla bla. And soalan tu minta nilai A ni, dia kata kat sini kan, nilai A yang menjadikan sistem berikut, maksudnya nak kata kalau kita ubah nilai A ni jadi something 1, 2, 3 and so on, adakah persamaan ni, bukan adakah, persamaan tu akan jadi no solution, tidak mempunyai penyelesaian, ataupun number persamaan ni akan jadi penyelesaian tak terhingga. So nak kata sekarang ni kan, bila A tu berubah jadi satu number ni, semua persamaan ni akan jadi no solution, and kita nak satu lagi infinite solution tu. Macam tu lah maksudnya. So kita nak cari sekarang ni kan, apa number A ni yang menyebabkan dia jadi no solution and dia akan jadi infinite solution. Kita akan tengok. So just untuk refresh lah, just untuk refresh, bila kita cakap pasal persamaan, sistem persamaan ni, kita ada 3 actually. Kita ada sama ada persamaan tu ada satu penyelesaian tak terhingga, ataupun tiada penyelesaian. So dalam buku teks dia kata macam ni. Dia kata pasal satah ni kan, sebab dia nak explain dalam bentuk graf maksudnya. Sebab kalau 3 persamaan, kita faham kita ada 3 satah. Kita ada satah Y, satah X and satah Z. Dalam bentuk 3D lah, kita kata kan. So mungkin benda tu susah untuk kita nak bayang kan. Logik lah kita kata kan. So ni cara cikgu nak tunjuk lah dari segi persamaan. So untuk satu penyelesaian, bayangkan sekarang ni kita ada persamaan 3x tolak 2 sama dengan 5x. Kita dapat macam mana ni? Kita akan buat 3x ni pindah ke kanan. So negatif 2 sama dengan 5x tolak 3x. Dan kita akan dapat negatif 2 sama dengan 2x. And then kita akan ubah 2 ni ke kiri untuk kita dapat negatif 2 per 2. And kita akan dapat negatif 1 macam yang kat bawah ni. So kita nampak berdasarkan persamaan ni saja kita dapat x sama dengan negatif 1. Kalau kita tengok sekarang ni kan, X ni memang negatif 1 sahaja, sebab kalau kita ganti balik dalam ni, kita akan buat 3 negatif 1 tolak 2 sama dengan 5 negatif 1. Kita ganti balik lah kan. Sorry, cikgu guna mouse je ni. Sebelum kita ganti ni, kita akan dapat lah negatif 3 tolak 2 sama dengan negatif 5. Dan kita akan dapat belah kiri ni negatif 5, belah kanan pun negatif 5. So kita nampak kiri dan kanan value dia sama. Negatif 5, negatif 5. So ni adalah persamaan yang logik lah. And satu penyelesaian sekarang ni sebab X ni hanya satu je number dia, negatif 1. Kalau kita test menggunakan negatif 2 contohnya, kita gantilah kan. So 3 negatif 2 tolak 2 sama dengan 5 negatif 2. Kita akan dapat negatif 6 tolak 2 sama dengan negatif 10. Negatif 8 kat kiri and negatif 10 dekat kanan. Kita nampak dekat kiri negatif 8, kanan negatif 10. Logik ke tak? Tidak, tak logik. So, X tak boleh jadi negatif 2. And kita test menggunakan semua jenis number. 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 kan. Semua tu tak akan dapat yang logik. Semua akan dapat yang tak logik. Sebab itulah untuk kes kat sini, dia ni kita kata sebagai mempunyai satu penyelesaian sahaja, iaitu X sama dengan negatif 1. Macam itulah. Untuk penyelesaian tak terhingga pula, contoh cikgu ubah persamaan kan. Sekarang ni persamaan kita. 3x tolak 2 sama dengan 5x tolak 2x tolak 2. Cikgu bagi persamaan ni nampak obvious akan contoh lah kan. Tapi penerangan tu lah yang kita nak try faham. So, kalau kita tengok 3x tolak 2 sama dengan 5x tolak 2x tolak 2. Yang ni boleh tolak dah jadi 3x tolak 2 kan. So, kita dapat macam ni. And then negatif 2 tu kalau kita pindah sebelah ke apakah, kita boleh potong atau kita boleh cancel off tu lah.
kita dapat 3x tolak x. And untuk student yang untuk student yang dia pada nampak lah, dia nampak yang oh kita boleh je ubah 3x ni ke kiri untuk dapat kosong-kosong ni. 3x tolak 3x kan. Ada student kalau dia lemah sikit, dia akan nampak okey 3 ni pindah ke kiri dulu. So 3 bahagi 3. So 3x bahagi 3 sama dengan x. Boleh potong akan jadi x sama dengan x. Macam tu. And then S sama X inilah kan. Kalau kata kita ubah badan, kalau kita ubah ke kiri, kita akan buat X tolak X sama dengan kosong, and kita akan dapat kosong sama dengan kosong. Macam dekat bawah ni. Ataupun ada orang dia akan nampak, okey nak bahagi X dulu kan. So X bahagi X, pindah sebelah. Kalau pindah X ke sebelah, dia akan jadi 1. Jadi kita potong-potong jadi 1 lah. 1 sama dengan 1. And then dah kali ubah dah, kita akan pindah 1 pula ke kiri. So 1 tolak 1 akan dapat balik kosong. So kosong over kosong. Macam kat sini lah. Senang kata, penyelesaian tak terhingga ni, kita akan dapat value di mana in the end, last kali dia akan jadi kosong-kosong. Sebab kita perasan kat sini tadi ni. X sama dengan X. Kita buat tadi, kita boleh buat kata, kita boleh buat macam kita kata, X sama dengan X ni, kita pindah X ke sebelah. So, X bahagi X sama dengan 1 and so on kan. Kalau kita perasan, X ni nama dia adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni adalah benda tu boleh berubah. So, kalau kita ubah X ni jadi 1, sebelah ke jadi 1. Oh, sama macam kita dapat tadi ni kan. Kalau kita buat X ni 2, kanan pun jadi 2 juga. 2 sama dengan 2. Kalau kita buat X ni 3, kita akan buat 3, kanan pun 3 juga. So, number tu, X ni boleh berubah menjadi macam-macam and persamaan yang kita dapat akan masih lagi logik. Tu maksudnya. And that's why lah namanya penyelesaian tak terhingga. Sebab X tu boleh jadi macam-macam. Daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai infinity. Sama juga 0, -1, -2, -3 kan. Even dia jadi negatif pun, persamaan tu adalah logik. Sebab kalau kita gantikan X dengan negatif 100, sebelah kanan pun akan jadi negatif 100 juga and bernilai logik. So itu kita faham dengan penyelesaian tak terhingga. So, tiada penyelesaian ni pula. Contohnya macam ni lah. Kita ada 3x sama dengan 5x tolak 2. So, kita ada 3x sama dengan 5x. And then mungkin kita boleh potong x ni lah kan. Maksudnya kita pindah x dekat sebelah. So, 3x bahagi dengan x sama dengan 5. Macam ni. Potong-potong. Kita dapat 3/5. Logik tak yang ni? Obviously tak logik. Sebab 3 memang takkan sama dengan 5. So, benda ni tak logik. So, and kalau kita perasan pun, gantilah x dengan apa-apa sahaja. Contoh kita ganti x dengan 2. Kita gantikan x dengan 2. 5 dengan 2, kita akan dapat 6 sama dengan 10. Benda ni tak logik pun. 6 sama 10, tak. Dia tak sama. So, dia tak logik. So, tiada penyelesaian ni nak kata, tiada number pun, tiada satu jenis number pun yang kita boleh ganti dekat pemboleh ubah ni untuk melogikkan persamaan tu. Kalau hampa faham lah. Macam ni. So, benda ni tak logik. So, ni adalah persamaan yang tiada penyelesaian. So, konsep dia macam tu. Benda yang kita kena take note sekarang ni adalah dekat satu penyelesaian, kita akan akhiri kita punya pengiraan dengan pemboleh ubah tu merujuk kepada satu number. Tak kisah nombor apa. Tapi untuk dua-dua penyelesaian tak terhingga dengan tiada penyelesaian, kita tengok dekat penghujung pengiraan kita, pemboleh ubah tu hilang. Tak wujud dah sebenarnya. So, take note dekat sini, untuk nak cari pasal pemboleh ubah, untuk nak cari pasal penyelesaian tak terhingga dengan tiada penyelesaian, kita kena make sure yang pemboleh ubah kena hilang. Macam mana nak hilangkan? Contoh macam mana nak hilangkan? Contoh kalau kita ada, contoh macam tadi ni kan, kita ada A tambah 4Z. Okey, kita nak hilangkan pemboleh ubah ni, Z ni. Macam mana kita nak hilangkan pemboleh ubah Z ni? A tambah 4 sama dengan Z. Okey, maksudnya kita boleh ubah A ni lah. Kita boleh ubah A ni dengan apa-apa saja number untuk hilangkan Z dekat sini. Macam mana nak buat? Satu cara nak hilangkan pemboleh ubah, sebab kalau kita nampak, dia ni dengan dia ni adalah darab kan. A tambah 4, darab dengan Z. Macam ni je lah. Sorry lah, cikgu buat uji pelan-pelan ni. So kita nampak yang sebelah kiri ni, darab dengan Z. Sebab cara tulis kita macam tu lah kan. So, kita faham apa-apa sahaja, kini kita faham lah kan, kita dah tahu. Apa-apa sahaja benda yang kalau kita darab dengan kosong, akan jadi kosong. And kosong tu adalah benda yang tak wujud, hilang. Dia bukan tak wujud, dia wujud. Tapi dia kosong, dia hilang, dia tak ada apa-apa. So, untuk idea dekat sini sekarang ni nak kata, okay, kita ada A tambah 4, Z. So, nak hilangkan Z ni, kita boleh kata A tu adalah negatif 4. Sebab bila kita gantikan A tu negatif 4, dia akan jadi negatif 4 tambah 4 Z kan.
negatif 4 tambah 4 akan jadi kosong. Kosong tak ada Z akan hilang tu hilang persamaan tu kosong. Kan? Bila kosong tak ada Z akan jadi kosong juga. So, tu idea kita. Kalau kita nak hilangkan pembeli ubah, kita kena cari satu benda dalam ni supaya dia ni akan jadi kosong. So, dengan idea tu, kita tengok soalan. Kita ada persoalan tadi ni lah. So, cikgu dah copy dah tadi ni. Cikgu dah copy kat sini. So, X tambah 2Y tolak 3Z sama dengan 4. 3X tolak Y tambah 5Z sama dengan 2. 4X tambah Y tambah semua tu sama dengan A tambah 2. So, kita ada 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Okay, untuk soalan A, tidak penyelesaian. Cikgu buat satu cara dulu. Cikgu akan cerita, kita akan cerita benda ni. Cikgu akan cerita salah and cikgu akan minta kita try sama pula. Kita try sama. Cikgu nak hampa buat macam tu lah maksudnya. Untuk cara kedua. Okay. Fokus sekarang ni. A ada dekat mana? A ada dekat pembeli ubah Z. Sekarang ni. X dengan Y tak ada. A ni lah sebab target kita adalah A. Sebab A ni yang soalan tanya kan. Soalan tanya tadi ni. Nilai A. So, itu target kita pada pembeli ubah Z. So, kita nak fokus Z ni. Kita nak, so Z lah kita nak fokuskan ni macam tu. So, contoh yang cikgu bagi tadi ni, cikgu just bagi untuk satu persamaan, 2 persamaan macam tu je kan. Tapi sekarang ni kita ada 3 persamaan. So macam mana kita nak ubah 3 persamaan jadi satu persamaan je kan? Macam tu lah maksud cikgu kan. Kita buatlah macam biasa yang kita suka buat tu, iaitu kita akan buat sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian untuk pemudahkan 3 persamaan menjadi 2 persamaan sahaja, so that mudah untuk kita nak settlekan. Okay. Macam mana nak buat? So, ada dua cara. Kita sekarang A, disebabkan A ni ada dekat Z, so Z ni kita kena abaikan dulu. Kita fokus kepada X dengan Y. Siapa dia yang kita nak buang? Kalau kita nak buat kaedah penghapusan ke pergantian ke kan, kita nak pilih lah huruf mana yang kita nak mula dulu macam tu. So, sekarang ni cikgu akan buat kaedah penghapusan. And so, cikgu nak hilangkan Y dululah. So, hampa boleh try. Kalau hampa buat hilangkan X dulu pun boleh. Still akan dapat jawapan yang sama. Tapi cikgu buat cara dia dulu. Cikgu nak hilangkan Y. So, cikgu nak buat kaedah penghapusan. Cikgu nak buang Y sekarang ni. Okay. So, apa yang cikgu buat adalah cikgu akan ambil persamaan ketiga. Cikgu tambah dengan persamaan kedua. So, 4X tambah 3X akan dapat 7X. Y tambah dengan negatif Y akan hilang. Y tambah dengan negatif Y maksudnya kosong lah. Kosong tu hilang lah caranya. So, tak ada Y. And then, A kuasa 2 tolak 14Z tambah 5Z. Cikgu tulis macam ni dulu. Sama dengan A tambah 2 tambah 2. A tambah 2 tambah 2. And then, kita selesaikan. Z dengan Z dia sama. So, kita boleh tambah terus. So, dapatlah A kuasa 2 tolak 14 tambah 5. 7X kekalkan je. Kita buat over. A tambah 2 tambah 2. Kita dapat A tambah 4. Sebelah kanan, settle. Tak ada masalah. And then, yang dekat dalam ni pula. Negatif 14 tambah 5 boleh jadi negatif 9. Kita dapat macam ni. So, kita dapatlah persamaan baru dengan 2 saja pembeli ubah. Settle. Senang. Target kita tadi ni apa? Berdasarkan apa yang kita sembang tadi ni, benda ni kita boleh buktikan kalau kita ada satu je persamaan dengan satu pembeli ubah. Tapi sekarang ni, kita ada 3 persamaan dengan 3 pembeli ubah. So, kita nak cuba kompreskan. Kita nak cuba buat satu teknik untuk ubah 3 persamaan dengan 3 pembeli ubah ni kepada satu persamaan dengan satu je pembeli ubah. And cara dia adalah dengan kaedah penggantian atau penghapusan ni lah. So, cikgu baru buat sekali. And cikgu dah dapat satu persamaan dengan 2 pembeli ubah. Okay. So, cikgu kena wujudkan lagi satu persamaan yang ada 2 pembeli ubah jugalah caranya. Caranya, kita tak boleh nak buat 3 persamaan dengan 3 pembeli ubah terus kepada satu persamaan dengan satu pembeli ubah. Tak boleh. Kita kena buat by step lah. Mula kita buat 3-3 ni kepada 2 persamaan 2 pembeli ubah. And then boleh kita buat satu persamaan. Macam tu. So, ni baru first yang cikgu buat. Okay, sekarang ni kaedah penghapusan kedua pula. Cikgu nak buang ni lah kan. Cikgu nak buang lagi lah kan. So, first kali cikgu nampak dekat persamaan kedua, cikgu akan darat dengan 2. So, yang ni lah persamaan ni. So, 3X darat 2 akan dapat 6X. Negatif Y darat 2, negatif 2Y, 5Z darat 2, 10Z, 2 akan dapat 4. So, ini persamaan yang cikgu dapat. And then cikgu ambil persamaan ni untuk cikgu tambah dengan persamaan yang pertama. Yang pertama, yang atas tadi ni lah. So, bila cikgu buat macam tu, cikgu dapat 7X tambah 7Z sama dengan 8. So, cikgu dah ada 2 persamaan dengan 2 pembeli ubah. So, dekat sini, cikgu dah boleh buat satu lagi kaedah penghapusan untuk tukar 2 persamaan 2 pembeli ubah ni kepada satu persamaan dengan satu pembeli ubah. Sebab cikgu perasan, 7X dengan 7X ni
Sorry, sebentar kan. Kita nak kekalkan apa? Kita nak kekalkan Z sekarang ni sebab dekat Z tu ada A. So, X tu yang kita kena buang. So kalau kaedah perpusat kita tengoklah. Oh, 7X dengan 7X dah elok dah sama. So boleh buang. Cikgu ambil 4 tolak 6. Cikgu ambil persamaan kat atas, tolak dengan persamaan kat bawah. 7X tolak 7X, kosong. Hilang dah X. Tinggallah sekarang ni Z tu saja yang kita dah fokus. So sekarang kita dah ada dah satu persamaan dengan satu pemulik ubah dekat sini. A kuasa 2 tolak 9 Z tolak 7 Z. Benda ni boleh settle je. Ganti macam ni. A kuasa 2 tolak 9 tolak 7. And kita ada kat belah kanan. A tambah 4 tolak 8. Tambah 4 tolak 8 akan dapat negatif 4. Dapat macam ni. And then selesaikan lagi yang kat sini. And then kita akan dapat A kuasa 2 tolak 16 Z sama dengan A tolak 4. Ingat kita kata apa tadi ni? Kita target kita tadi ni. Kita nak hilangkan Z ni. Sebab kita kata tadi, sebab kita kata tadi kan, untuk penyelesaian tak terhingga dengan tiada penyelesaian pun, target kita adalah untuk hilangkan pemulik ubah at the end of kita punya penyelesaian. So kita nak hilangkan Z, cara dia macam mana? Cara dia dengan kita akan ambil yang kat dalam ni, jadikan dia kosong. Sebab kosong darab Z akan jadi kosong, hilang. So kita nak target dia ni jadi kosong. So kita ambil yang kat dalam ni saja, kita buatlah A kuasa 2 tolak 16 sama kosong. A kuasa 2 tolak 16 sama kosong. Ni persamaan kuadratik sebab A tu kuasa 2. So kita buat cara kuadratik, cara tak kisahlah nak buat cara pemfaktoran ke apa ke macam kita belajar. Kalau pemfaktoran kita akan dapat A tolak 4, A tambah 4. So kita akan dapat dua jawapan. Kita akan dapat A sama dengan 4 ataupun kita akan dapat A sama dengan negatif 4. So mana satu jawapan yang betul? Kita boleh, so kita dah ada jawapan ni. Kita test lah. Kalau kita gantikan A dengan negatif 4, contohnya. Kita gantikan A negatif 4, kita dapat apa? Kita try. Kita try lah kan. So negatif 4 kuasa 2 tolak 16. Z sama dengan negatif 4 tolak 4. So yang ni disebabkan kita dah buat kira tadi kan, kita garanti dah benda ni akan jadi kosong. So sebelah kiri akan jadi kosong, belah kanan akan jadi negatif 8. So nampak tak? Kosong, negatif 8. Jawapan last sekali kita dapat benda yang tak logik. Kalau benda tak logik ni bermakna dia adalah tiada penyelesaian dekat sini tadi ni. Sebetul tak soalan nak tadi ni? Soalan nak yang A tiada penyelesaian. And kita dah buktikan dah berdasarkan apa yang kita buat tadi ni. Tiada penyelesaian, but in the end kita dapat kosong sama negatif 8. So kita nampak, oh, untuk persamaan ni jadi tiada penyelesaian, A dia kena jadi negatif 4. Settle. Faham? Ni video kan, cikgu tanya faham ke tak? Apa tak boleh balas. Tapi tak apa. Jawab dekat komen. Haha. Okay. So, konsep yang sama juga sekarang ni. Sebab soalan minta penyelesaian tak terhingga kan. So, still sama. Penyelesaian tak terhingga pun, kita still nak dalam ni jadi kosong. Tapi tadi kita perasan kan, bila kita buat tadi kita perasan, oh A ada dua jawapan. A ada 4 dengan A ada negatif 4. Negatif 4 ni akan jadi no solution. So why not kita try pula A sama dengan 4 jadi apa? Okay, kita try. 4 kuasa 2 tolak 16. Z sama dengan 4 tolak 4. So yang ni akan jadi kosong, kita kata tadi ni. 4 tolak 4 kosong. Oh elok. Bila ketikan A dengan 4, kita dapat yang penyelesaian tak terhingga tadi ni. Sebab kita dah kata dah tadi ni. Untuk penyelesaian tak terhingga, kosong-kosong. Oh, kosong-kosong sungguh. So jawapan untuk B kita sekarang ni adalah A sama dengan 4 lah. And dapat jawapan. Macam tu je. So cikgu harap hampa faham dengan semua ni. So cara satu hilangkan Y. So cikgu nak hampa try pula. Cuba buat cara 2, iaitu hampa try hilangkan X tu. Hampa kekalkan Y dekat sini lah kiranya. And then baru hampa hilangkan Y dekat sini. Untuk dapatkan satu persamaan dengan satu pemulik ubah dekat Z ni. Sepatutnya kalau buat cara elok-elok, pergantian tu elok, penghapusan tu elok, kita akan still dapat final answer yang sama jugalah. Okay, so ni first video cikgu record. So cikgu minta maaf kalau terlalu banyak kurang lah cikgu katakan. So mohon siapa-siapa yang tengok ni boleh letak kat komen macam improvement lah, apa improvement yang cikgu boleh buat. And cikgu akan insyaAllah lah cikgu cuba post at least satu hari satu video. Tengoklah macam mana, mungkin seminggu 3 video, tapi cikgu akan cubalah untuk pelajar-pelajar SPM. Okay, so itulah dulu untuk hari ini. So apa-apa sahaja boleh tanya dekat komen, apa sahaja boleh tanya email, apa-apakah. Okay, so tu je dulu untuk hari ni. Okay, terima kasih semua. Good luck untuk SPM. Hihi.